Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam program Persidangan Ramadan MTS PAS. Dan insya-Allah panel kita Ustaz Hanafiah telah bersedia, jadi dengan segala hormatnya saya menjemputlah Ustaz Hanafiah bin Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Okey Ustaz, macam ni Ustaz. Boleh tak Ustaz ceritakan kepada kami bagaimana kata apa gambaran mahsyar ni? Sebab saya pernah dengar apa yang amalan yang kita buat dekat dunia ni, dia akan efek dekat kita punya mahsyar nanti Ustaz. Boleh Ustaz jelaskan lagi Ustaz, insya-Allah. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih pada MTS FAS kerana memberi peluang untuk menggantikan saya ni penceramah gantian. So tentang mahsyar ni saya tak pernah ceramah dan ini kali pertama saya berceramah. Jadi kalau ada salah silap, tolong betulkanlah. Kalau ada salah silap, tegurlah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kullul nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Dan berlakulah kiamat. Mati adalah kiamat kecil. Tidur adalah mati kecil. Mati adalah kiamat kecil. Dan berlaku kiamat yang besar, hancur dunia. Sebelum orang dihancurkan dunia ni, bumi, langit, galaksi dilipat-lipat. Gunung dan ganang dilipat-lipat dan dihancurkan. Semuanya mati. Tak ada yang hidup, termasuk para malaikat. Kemudiannya Allah menghidupkan malaikat Israfil. Tiup sangkakala yang kedua. Maka hidup balik manusia di tengah-tengah dataran. Dataran ini dipanggil padang pasir yang putih. Padang yang putih. Mahsyar. Dan kemudiannya manusia ni tulang sulbi itu, Allah datangkan sangkakala yang kedua tu ditiup, datangnya awan, dan awan tu menurunkan hujan roh. Hujan roh. Bila hujan roh ni kena pada sulbi, maka tumbuhlah manusia ni macam pokok-pokok tumbuh. Bertindan-tindan. Banyak. Terlalu ramai. Daripada awal Nabi Adam AS hinggalah ke umat Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Umat yang terakhir ada satu angin yang pergi ke semua manusia yang beriman dan manusia yang beriman meninggal dunia sebelum melihat kiamat. Dan mereka yang melihat kiamat itu, peristiwa kiamat berlaku apa semua itu, gunung ganang macam kaltu, macam mana terbang semua ni, macam debu-debu yang ditiup angin tuan-tuan. Kapas yang ditiup angin itu orang kafir mutlak. Langsung tak ada iman di dalam hati dia. Walaupun sebesar biji sawi. Mereka mati. Mereka yang menyaksikan kiamat. Orang beriman walaupun sebesar biji sawi, dia akan mati terlebih dahulu. Itu sangkakala yang pertama. Habis, dunia hancur. Gunung ganang, galaksi, bintang, matahari semua dilipat-lipat. Dikonyok oleh Allah Ta'ala. Kiamat. Kemudiannya bila ada dibangkitkan, Israfil dihidupkan kembali. Dan Israfil ditugaskan tiup roh. Tiup sangkakala yang kedua. Maka ketika itu ada dataran. Dan tulang sulbi ini dikumpul ke satu tempat. Dan kemudiannya Allah menurunkan hujan roh. Hujan roh jatuh atas manusia ni, tulang sulbi manusia ni, dan manusia itu tumbuh.
Hujan roh ni tepat pada sulbi tersebut. Kita tidak akan tertukar. Kita tidak akan tertukar. Maka tumbuhlah kita. Dah bertindan-tindan. Mengikut amalan lah. Ada yang ni terpijak, yang ni terpijak, yang ni terpijak, yang ni berdasarkan amalan kita. Dan tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, Masyar ini adalah hari kemurkaan Allah. Allah bengis. Allah bengis. Sebab apa? Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Dan Allah sangat bengis pada hari tersebut. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada manusia yang dibangkitkan dengan tak ada alas kaki. Tak ada pakaian. Bertelanjang bulat. Berbogil. Dan dalam keadaan yang belum dihitankan. Masya Allah. Kemudiannya matahari terletak 1 mil di atas kepala. Wallahu alam perkataan mil itu. Berdasarkan amalan. Dan mereka ni akan berpeluh-peluh. Ada orang tak berpeluh berdasarkan amalan. Pokok pangkal dia, amalan yang kita bawa. Pokok pangkal dia, apa yang kita lakukan ke bumi. Ada yang berpeluh hingga tenggelam dalam lautan peluh untuk dirinya. Orang sebelah elok je. Ada yang kepalanya dipijak. Ada yang berjalan menggunakan kepala. Ada yang berjalan menggunakan kaki. Ada yang mengesot. Ada yang dipijak-pijak-pijak. Tapi sebelum peristiwa itu berlaku, dibangkitkan roh tersebut, masuk dalam tulang sulbi, manusia bangkit dan duduk pada satu tempatnya. Tak bergerak. Tak bergerak, tak bercakap, tak ada suara. Selama 50,000 tahun. Lama. Nak tunggu apa 50,000 tahun ni? Ni 50,000 tahun bukan Malaysia. Bukan dunia. Tapi 50,000 tahun akhirat. Allahumma salli ala sayyidina. Lamanya. Kita nak tunggu habis kuliah pun sejam tu pun Allah azam. Ni bukan jam. 50,000 tahun. Macam saya seorang sakit kanser. Rasa lama. Nak dengar je pasal kemoterapi besok. Ya Allah. Takutnya nak kemo besok. Ya Allah. Malam tu dah tak tidur dah. Malam tu dah tak lena dah. Malam tu berdebar-debar dah. Bayang 50,000 tahun untuk dibukanya mizan. Pengadilan Allah Ta'ala. Dan bayangkan yang bangkit ini bukan sebarang orang. Orang daripada Nabi Adam AS sampailah orang yang terakhir. Umat Nabi Muhammad yang terakhir. Dan Allah menghisap setiap manusia itu bukannya berkumpulan. Bukannya ada grup. Bukannya berjemaah. Seorang demi seorang. Dalam matahari yang sangat panas. Ada yang berpeluh. Ada yang tenggelam dalam lautan manusia. Dalam lautan peluh. Dah ada yang terbaring. Ada yang ni apa semua. Oh ya Allah. Lama. Nak menunggu pengadilan Allah itu saja 50,000 tahun. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, selepas menunggu pengadilan Allah 50,000 tahun, barulah manusia ni bersuara. Kita tak boleh tunggu ni panasnya. Tak boleh tunggunya, kita kena cepatlah azabnya ya Allah. Azabnya ya Allah. Ya Allah, kita kena cari siapa yang boleh pujuk Allah Ta'ala cepatkan. Selepas 50,000 tahun. Nak cepatkan pembicaraan Allah Ta'ala. Maka apa berlaku? Mereka pun cari Nabi-Nabi sebelum ini. Cari Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh tolong kau. Cari Nabi Ibrahim. Cari Nabi Musa. Cari Nabi Nuh. Cari Nabi Isa. Semua tak boleh. Akhirnya mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat masa makhluk selepas Israfil hidup, ketika itu malaikat dan manusia pertama dibangkitkan di hari Masyar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Rasulullah SAW tengok umat Nabi Muhammad datang, bertemu dengan penuh kerinduan. Rindu jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rindukan kita. Dan kita merayu pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Bukan umat Nabi Muhammad je datang. Umat-umat Nabi, umat manusia lain semua datang. Minta tolonglah. Supaya minta tolong pada Allah Ta'ala. Supaya dipercepatkan hisab. Kalau neraka lah ya Allah. Kalau ni biarlah cepat. Tak tahan dah azab masyar ni. Tak tahan. Sebab tu ulama berkata, setiap alam akan lebih susah dan lebih sukar. Alam roh, bila ditiupkan roh, senang je. Kita duduk dalam janin ibu kita. Lepas tu, naik pula alam apa? Alam yang dipanggil alam dunia. Dunia ni. Kita dah rasa dunia ni susah. Tapi jangan lupa lebih susah daripada alam dunia. Alam barzah. Alam barzah susah. Tiba-tiba alam mahsyar itu lagi susah. Alam mahsyar ni ya Allah, susahnya ya Allah. Nak tunggu 50,000 tahun. Tak duduk setempat, tak bercakap, tak bersuara. Nak tunggu hari penghisap. Hari kiraan. Dan nak kira ni pula tak tahu. Seorang dihadapkan di hadapan Allah, dihisap. Sebelum nak dihisap tu buku amalan sampai. Faham? Kalau buku amalan kita tebal dengan amal, maka selamatlah kita. Kalau kurang tebal dengan amal, banyak tebalnya dosa, maka nerakalah kita. Terima buku amalan daripada tangan kanan, selamatlah kita. Terima amalan daripada tangan kiri, sukalah kita. Tetapi walaupun terima daripada tangan kanan, tapi kalau Allah nak hisap, teruk kita. Allah nak audit, teruk kita. Sama ada kita ikhlas ke tak ikhlas. Maka ketika tu, sukalah untuk kita ke syurga. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya, Allah, orang-orang yang Allah kumpulkan ni, ketika nak menunggu perbicaraan Allah Ta'ala ni, Nabi Muhammad pergi jumpa Allah dan melakukan sujud. Allah kata, angkat kepalamu, pohon apa yang kamu nak. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah, mendadah tangan kepada Allah untuk mempercepatkan hisab. So, dihisab seorang-seorang. Agak-agak berapa juta, tuan-tuan? Berapa juta bilion, berapa trilion umat manusia yang pernah hidup di atas muka bumi akan dihisab. Oh, ya Allah. Oh, ya Allah. Ramainya, ya Allah. Tak tahulah. Saya kadang nak pergi tengok cek COVID. Saya paling tak suka berbaris. Nak COVID. Masa saya kena COVID hari tu, saya buat swab test tu di Hospital Ampang Puteri. Ya Allah, ya Tuhanku. Punyalah lama. Terlalulah lama. Tak larat. Kalau smart tag tersangkut depan tu nak tunggu pun tak larat. Ini berapa bilion, berapa trilion. Tahulah, nak hisap satu-satu. Tadi, pergi cari Nabi Adam, makan masa 500 tahun. Pergi jumpa Nabi, tadi yang dah duduk diam tu 50,000 tahun. Tak bersuara, tengah panas. Lepas tu pergi jumpa Nabi Adam, 500 tahun. Pergi jumpa Nabi Nuh, 500 tahun. Pergi jumpa ni, umat manusia pergi jumpa ni, nak minta tolong. Pergi jumpa Nabi Ibrahim, 500 tahun. Pergi jumpa Nabi Musa 500 tahun. Jumpa Nabi Isa 500 tahun. Akhirnya baru jumpa Nabi Muhammad SAW 500 tahun. Panjangnya. Lama. Saya cerita ni pun saya penat. Tapi itulah keadaan kita di mahsyar nanti.
kecuali orang yang betul-betul beramal. Orang yang relax di mahsyar ni ada 7 golongan. 7 golongan manusia yang dapat relax di mahsyar. Selepas hisap tadi, lepas tu mereka akan kemudiannya sama ada keputusan masuk syurga, neraka, itu dah kerja lain dah. Itu dah lain dah. Ini cerita mahsyar. Saya hari ni nak cerita lebih pada 7 golongan manusia yang dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak kisahlah sama ada dia pemimpin rumah tangga, pemimpin syarikat, pemimpin NGO, pemimpin negara ataupun negeri, ataupun YB. Dia kena adil. Pemimpin yang adil ini kedudukan dia tinggi. Di dunia ni dia dapat layanan VVIP. Layanan VVIP. Pergi mana-mananya dapat layanan VIP lah. Seronok lah. Pergi mana-mana orang layan. Jam pun traffic light. Boleh polis trafik iring. Boleh lepas traffic light merah. Diiring. Semuanya jadi mudah. Pergi ke mana-mana ada dia pengiring. Seronok. Allah Akbar. Dan kena ingat, mahsyar tak dapat layanan tu kalau kita bukan pemimpin yang adil. Tak dapat. Mahsyar ni, masa nak dibawa ke hisab, ada 2 malaikat yang bawa iring kita. Pergi hisab di hadapan Allah. Jangan main. Nombor 2, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mereka, binatang pun dibangkitkan. Binatang saja dah sesak. Jumlah manusia dengan jumlah binatang, lagi banyak jumlah binatang. Berapa puluh trilion pun tak tahulah. Macam mana lah keadaan dataran padang mahsyar ni. Ya Allah, tak tahu. Ada manusia berjalan menggunakan kepala. Ada mengesot. Ada yang berjalan menggunakan tangan. Memang penat. Penat sepenat-penatnya. Dan ada juga yang dapat layanan VIP. Hari ni kita nak ceritalah siapa yang dapat layanan VIP di akhirat nanti. Siapa? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak lain dan tak bukan adalah mereka yang sangat-sangat soleh. Dia senantiasa, dia orang muda. Pemuda yang senantiasa beribadah kerana Allah. Sebab tu kita kena bantu MTS FAS. Kena bantu Mahat Tafiz Sain, Fatimah Az-Zahrah untuk melahirkan pemuda-pemuda yang senantiasa beribadah pada Allah. Profesional, ada kekuatan ilmu sains, ada kekuatan Al-Quran di dalam dada, menjadi hufaz yang profesional. Kita kena berjuang. Kita jangan doa je. Hidup ni satu perjuangan. Berjuang. Mungkin kita tak boleh jadi hafiz, tapi kita gunakan sedikit kewangan kita, kekayaan kita untuk membantu Mahat Tafiz Sain, Fatimah Az-Zahrah untuk menjadikan pemuda-pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dia bekerja kerana Allah. Dia jadi profesional kerana Allah. Sebab Al-Quran ada dalamnya. Yang ketiga, manusia yang jatuh cinta dengan masjid. Jatuh cinta dengan masjid. Hari ni ramai orang sedekah untuk masjid. Bagus, Alhamdulillah. Tapi dia lupa untuk sedekah pada orang yang akan memenuhi masjid. Masjid banyak macam cendawan
tumbuh. Selepas hujan, banyak masjid. Tapi kosong. Saf pertama, saf kedua je penuh. Dengan ada MTS Fast, tuan-tuan menyumbang, membantu MTS Fast, Mak Tafi Sain Fatimah Az-Zahra, melahirkan golongan profesional, anak-anak muda yang hufaz, yang hafal Al-Quran. InsyaAllah, mereka akan mencintai masjid dan memenuhi masjid. Biarpun masjid tu muat 2,000 dewan solat dia, insyaAllah lebih ramai yang memenuhi. Akan lahir tamadun manusia yang baru, tamadun kegemilangan Islam yang baru melalui perjuangan MTS Fast. Itu cita-cita kami. Yang keempat, orang yang cinta, mencintai kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala. Saya doakan semua yang mengikuti live pagi ini, kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Dan Allah akan temukan kita nanti di bawah naungan arash Allah. Arash Allah ni di langit. Arash Allah ni dipikul oleh 4 malaikat. Naungan tersebut bayangan. Bayangan dekat padang mahsyar tu, bayang-bayang arash Allah. Ramai orang nak masuk, tapi tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kecuali 7 golongan ni saja. 7 orang ni saja. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang senantiasa beribadah. Ketiga, lelaki ataupun manusia yang hatinya terpaut pada masjid. Suka kat masjid. Subuh kat masjid. Maghrib kat masjid. Isyak kat masjid. Zuhur kat masjid. Kemudiannya masjid dijadikan oleh golongan profesional sebagai pusat pentadbiran dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW mentadbir di dunia ni di Masjidil Nabawi. Sekarang ni masjid hanya tempat ibadah. Bukan tempat ni. Tuan-tuan, saya cerita masjid banyak. Cuba tuan-tuan tengok. Masjid antara yang masjid pada saya, masjid terbaik dalam Malaysia. Saya pernah ceramah kat Jitra yang menang tahun lepas. Tapi saya nak cerita masjid yang terbaik kat Malaysia yang pernah ni Masjid Taman Temeloh Jaya. Dia diuruskan oleh seorang doktor. Tapi doktor ini mencintai masjid. Pengurusinya seorang doktor, profesional. Dan hatinya jatuh cinta dengan masjid. Ini yang kita nak lahirkan lebih ramai. Dan kemudiannya penduduk kat situ makmur. Tak ada bergaduh-gaduh, tak ada apa semua. Itu Masjid Taman Temeloh Jaya. Solat subuh dia saya sembahyang macam solat Jumaat. Itu dia. Kita nak lahirkan generasi macam ni. Profesional, doktor, engineer. Tetapi mencintai masjid dan memenuhi masjid. Itu dia. Tolong kami MTS Fast untuk mengumpul dana. Okey. Kejap. Tuan-tuan yang menyumbang, kejap lagi ada cerita baik di masyarakat. Orang yang cinta mencintai kerana Allah dan bertemu dan berpisah kerana Allah. Sebab tu suasana pendidikan penting. Dan mereka tahu, mereka berkawan kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Sebab tu. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, banyak sangat berlaku zina akhir zaman. Dan zina akhir zaman akan berlaku apabila wanita-wanita yang cantik, bangsawan, kaya, mengajak lelaki berzina. Satu hari nanti benda dia berlaku. Dah pernah berlaku dah dulu. Kalau sekadar cantik, kita mungkin tak nak berzina. Kalau cantik, kaya pula tu, ajak berzina. Oh, nak. Tetapi golongan yang kelima yang dapat naungan arash, layanan VVIP Allah di akhirat nanti, di mahsyar nanti, tak lain dan tak bukan lelaki yang tidak mahu berzina walaupun diajak oleh perempuan yang cantik, yang diajak oleh perempuan yang kaya, sambil mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah.
Nak dapat ini, nak dapat level ini, dah digoda tahap ini, takut pada Allah, mampu sebut apabila perempuan itu dah ni, apabila kita dapat buat sistem pendidikan daripada kecil. Didik ni piling dalam hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bangunan yang tinggi 88 tingkat mencakar awan dan bumi, sebelum dibuat tu, dia piling. Dia korek tanah yang paling keras, yang paling teras dipiling. Dum, dum, dum. Dipiling. Dang, dang. Sebab tu sistem pendidikan MTS FAST adalah sistem pendidikan yang boleh dikatakan terbaik. Sebab itu MTS FAST, sekolah tahfiz yang diiktiraf dan berdaftar. Tak banyak dalam Malaysia. Dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, Pendidikan Malaysia. Hanya 7 buah sekolah saja. 7 buah sekolah saja dalam Malaysia ni. Sekolah Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra berdaftar, salah satu daripadanya. Hanya satu-satunya di kawasan Gombak. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan kena temulah. Bertemu, telefon, tanyalah MTS FAST ni. Macam mana nak menyumbang, ada nombor telefon kat situ, tuan-tuan call dulu, kaji dulu, buat macam mana. Pada saya dah tengok dan saya sangat yakin Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra antara yang terbaik. Bukan mudah untuk jadi wakil wakil pemungut zakat, berdaftar dengan zakat pula tu. Allahu Akbar. Setiap benda tu diaudit. Alright. Dan yang keenam ni, inilah yang dengar-dengar ni. Yang tengah dengar ni, nak dapat naungan Arash. Hari panas, terik, matahari 1 mile. Dan kemudiannya tuan-tuan, Masya Allah, matahari ni, kita sibuk cakap sekarang ni panas. Cuaca sekarang panas lah, melekit-lekit lah. 40 darjah Celsius je, matahari jauh tu. Tapi 40 darjah Celsius pun kita rasa mata nak buka pun tak boleh. Tapi Masyar, 1 mile. Lebih kurang 1 batu. Ada yang kata 1 jengkal. Terpulanglah. Tengok amalan masing-masing. Ada yang berpeluh, ada yang nyaman, ada yang tenang. Tapi yang lebih hebat adalah mereka yang dapat layanan VVIP Allah di bawah naungan bayangan Arash Allah dan kemudiannya dimasukkan syurga. Allah dimasukkan ke dalam syurga. Tapi dapat seat. Kita jealous dengan datuk-datuk. Dekat Dewan Kenanga, Dewan Bunga Raya sebelum naik flight. Jealous. Jealous dengan menteri-menteri. Boleh lalu lorong cepat je naik flight. Kadang-kadang jealous juga orang naik business class. Oh, selesa. Duduk layanan istimewa. Tak nak layanan istimewa macam tu ke akhirat. Layanan istimewa ketika orang lain tengah panah jerih, memanglah ujian dia besar. Satu lagi ujian besar. Untuk dapat naungan Arash, manusia yang keenam. Naungan Arash ketika Masyar. Siapa dia? Mereka yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkannya. Ambil je dalam beg duit tu, tak payah kira lillahi ta'ala. Faham? Latih dengan duit shilling lillahi ta'ala. Faham? Sedekah. Termasuk juga mereka. Orang nampak macam saya. Oh, ustaz ni selalu tolong orang susah. Ustaz Abid Liu, orang yang hero. Dia tolong orang susah. Dan dirakam, kita pancar, kita nak kongsikan kebaikan, masukkan kat Facebook. Kita buat ni apa semua. Ramai lagi orang yang lebih hebat daripada kami. Tetapi orang yang lebih hebat daripada Ustaz Abid Liu, daripada saya, Ustaz Tidur, Ustaz Datuk Ajib, ni semua ni, siapa dia? Orang yang sembunyikan sedekah.
Tuan-tuan lah. Sesenyap dia transfer duit. Pagi ni dengar, aku nak dapatlah naungan Arash. Nak dapat business class, bayaran dia tak sama dengan kelas biasa, tuan-tuan. Economy class. Business class, bayaran dia berganda. Sebab tu Allah Ta'ala, dia hormat 7 golongan. Sehingga Allah Ta'ala bagi 7 golongan ini, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, layanan istimewa di hari mahsyar. Salah seorang yang keenam adalah mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, tuan-tuan, yang senyap-senyap dia transfer duit 300, 500, 1000, tak ada duit RM50. Ni dah nak 10 Ramadan yang terakhir. Ustaz, tunggulah 10 Ramadan terakhir, malam nanti saya transfer lah. Jangan. Jangan macam tu. Sedekah boleh memberkati umur. Mungkin berkat sedekah sekarang ni, Allah kurniakan kita bertemu dengan 10 Ramadan terakhir. Berkat sedekah sekarang ni, menyebabkan Allah temukan kita dengan Al-Qadar. Dan pada malam Al-Qadar tu kita sedekah lah. Hari-hari kena sedekah. Tuan-tuan nampak tabung belakang tu? Ni. Tabung belakang ni. Ni saya panggil tabung subuh. Saya sakit kanser. Entah esok, entah lusa saya mati. Saya tak pasti. Setiap pagi saya bangun daripada katil saya. Ni katil saya ni. Ni katil. Atas tu ada tabung. Saya buka biar duit saya ambil. Lillahi ta'ala. Masuk dalam tabung. Alhamdulillah hidup lagi. Sedekah subuh ataupun sedekah di awal pagi, dapat doa malaikat. Kalau kita dapat doa malaikat, tengok hidup kita. Tengok hidup kita tahun ni macam mana. Orang lain semua susah payah cari rezeki, Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Dia ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Maksud dia, saya sebenarnya hari ni tak berapa nak sihat, tuan-tuan. Agaknya daripada sebelum Ramadan sampai sekarang ni, belum ada satu hari pun saya dapat rehat. Satu hari 4 live. Tapi saya nak cerita, tuan-tuan. Saya cerita secara ringkas. Allah SWT berfirman, Rasulullah SAW, hadis Muslim 556, bersuci itu sebahagian daripada iman. Alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Subhanallah, Alhamdulillah keduanya atau salah satu daripadanya. Memenuhi ruang antara langit dan bumi. Solat itu cahaya. Sedekah itu bukti. Sabar itu pancaran cahaya. Al-Quran itu hujjah. Hadis Muslim 556. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedekah itu bukti. Orang yang yakin dia sedekah. Dia dengar ni, orang yang sedekah secara sembunyi, sedekah secara online, sedekah secara lillahi ta'ala, sedekah ni, ketika tu dia dapat naungan arash Allah Ta'ala. Kita dapat layanan VVIP, business class. Sebelum masuk ke dalam syurga, kita duduk di bawah naungan arash Allah Ta'ala di padang mahsyar yang panas terik, yang manusia bertrilion-trilion. Kita dapat layanan VIP. Best. Tolonglah. Allah juga ada malaikat waktu pagi. Sedekah subuh tu bukannya waktu subuh je. Awal pagi. Awal pagi ni sebelum masuk zuhur lah. Awal pagi, waktu pagi. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, ada malaikat yang kedua.
yang mendoakan kerosakan, jahanam, ataupun doakan kemusnahan bagi mereka yang menahan hartanya untuk bersedekah. Dan ingatlah Rasulullah SAW sendiri, di bulan Ramadan, kalau dia jumpa Jibril, lagi banyak dia sedekah. Kalau tak jumpa Jibril, dia masuk dalam bulan Ramadan, lagi laju dia bersedekah, lagi laju daripada angin lalu. Angin yang bergerak tu, menghembus tu, lagi laju dia bersedekah. Tuan-tuan cari nombor akaun Mak Tafiz Fatimah, Sain Fatimah Az-Zahra ni, sedekah. Dia ada tulis sumbangan dana pembangunan. Tuan-tuan mungkin tak terkenal di dunia, tak nampak hero, tak nampak hebat. Bila tuan-tuan bersedekah, Allah kenal. Malaikat menyebut namamu. Bukan sekadar menyebut, malaikat mendoakan namamu. Tu ada nombor telefon 019. Dah saya kecil sangat. Saya tulisan kecil pun tak pandai baca. Mata dah tua-tua tak nampak. Dan last kali tuan-tuan, mereka yang dapat layanan VVIP di Arash Allah nanti, di naungan Arash, bayangan Arash. Macam ni nak bagi ni. Tempat lain padas. Ni bayang-bayang. Bayang barang. Arash Allah tinggi. Dan dipikul oleh 4 malaikat. Luas. Besar. Panjang. Lebar. Tak tergambar. Tapi pada hari naungan Arash, pada hari Mahsyar, 8 malaikat pikul. So bayang-bayang dia luas. Macam kita duduk bawah pokok yang rembun. Duduk. Orang tengah panas ni, padang pasir. Kita duduk bawah pokok, boleh tidur. Itu dia. Penat. Orang kena kanser ni, dia cepat penat. Cepat letih. Tapi orang tanya, Ustaz, rehatlah. Saya doa sangat. Tuan-tuan tolong doakan. Saya mati dalam bulan Ramadan. Mati ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh mati ketika sujud dalam solat berjemaah ataupun tahajud. Tolong doa. Tuan yang mulia, saya tak tahu berapa lama saya boleh bertahan lagi. Kenapa saya sibuk kempen Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra ni? Tak lain dan tak bukan, kalau saya tak dapat menyumbang, paling tidak Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, melihat usaha saya untuk memajukan Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra. Allahu Akbar. Ni waktu dia sakit ni. Allah. Dan terakhir, mereka yang dapat naungan Arash Allah Ta'ala ketika di Mahsyar, iaitu mereka yang mengingati Allah dalam keadaan sunyi, tempat yang sunyi, terbangun qiyamul lail. Mereka ni menangis, beribadah menangis. Ya Allah, aku banyak buat dosa, Ya Allah. Dosa ni bukannya buat benda maksiat. Dosa ni tidak rebut peluang untuk buat pahala pun berdosa. Banyak dosa kita. Dan ingatlah, dengan bersedekah, Allah menghapuskan dosa kita. Seperti air memadamkan api. Allah hilang murkanya dengan sedekah. So dalam banyak amalan-amalan ni, yang paling mudah untuk mendapat naungan Arash Allah Subhanahu Taala di padang mahsyar, yang pemimpin yang adil. Susah nak adil, tuan-tuan. Nak puaskan hati semua orang, susah. Lepas tu mereka mungkin boleh. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, mungkin boleh. Tapi kita dah tua. Tolonglah Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra
melahirkan pelajar-pelajar yang senantiasa beribadah pada Allah. Dan kemudian manusia yang hatinya terpaut pada masjid. Masjid banyak. Tapi bagaimana orang yang ingin memenuhi masjid? Sebab tu kita kena bantu Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra untuk bersedekah, untuk lahirkan generasi hufaz yang profesional. Bukan sekadar hufaz, ramai yang jadi hafiz. Tapi profesional ni sukar. Jadi kita tolonglah. Mungkin kita tak mampu nak jadi hafal Al-Quran. Dengan derma kita tu menyebabkan ramai orang jadi hafiz Al-Quran dan memenuhi masjid. Setiap langkah mereka berdakwah kita dapat pahala. Setiap hafalan yang mereka baca untuk hafal dapat pahala. Setiap orang yang mereka Islamkan kita dapat pahala. Yang keempat, mereka yang mencintai, bercinta, berkawan, bersahabat, bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak untuk berzina tetapi menolak kerana takut kepada Allah. Begitu juga dengan perempuan. Jangan. Perempuan mungkin boleh elak, tapi laki-laki susah. Ini semuanya pengorbanan yang besar. Tapi pengorbanan yang paling mudah dan banyak-banyak ni ada dua. Yang ke-6 dan yang ke-7. Ke-6 apa? Menyembunyikan sedekah. Macam tuan-tuan ni, sedekah sembunyi-sembunyi. Lillahi ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan nak sedekah secara terang, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak tolak income tax, nak tolak apa semua tu, pun tak ada masalah. Sebab Al-Baqarah 274. Mereka yang menginfakkan harta mereka siang ataupun malam, terang-terangan atau sembunyi, bagi mereka balasan di sisi Allah. Allah akan cabut perasaan takut, kebimbangan dan duka cita. Al-Baqarah 274. Carilah. Tuan-tuan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Last sekali, selepas sedekah dan menyembunyikan sedekahnya, dan last sekali, menangis. Bila beribadah, dia menangis. Inilah manusia-manusia yang dapat naungan arasy Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ketika di mahsyar. Okey. Dan jangan lupa, di mahsyar, cuaca panas terik. Kita dahaga. Macam dalam bulan Ramadan ni, kita dahaga. Dahaga sangat. Tengok air susah. Tiba-tiba tuan-tuan, Rasulullah SAW nampak 7 golongan ini. 7 golongan ini dipanggil oleh Rasulullah. Dah lah dapat naungan VIP. Sebelum masuk ke syurga. Sebelum dihisap. Golongan ini dipanggil minum air telaga Zam-Zam. Air telaga Zam-Zam. Nabi cedokkan. Kita mai. Kita minum dalam tangan Rasulullah SAW yang mulia. Hilang dahaga untuk selamanya. Subhanallah. Jom. Pujuk hati kita tuan-tuan. Tapi mereka yang berzina, mereka yang ni banyaklah. Yang akan mendapat azab daripada Allah Ta'ala terlalu banyak. Ada 4 soalan yang akan ditanya dekat akhirat nanti. Di mahsyar nanti. Pertama, usia yang diberi. Apa yang kau buat? Usia yang diberi, apa yang kau buat? Pasal orang tegur saya, Ustaz, rehatlah. Rehatlah. Saya kata, tak jawab apa kepada Allah. Kalau saya sakit, saya hanya berehat. Tak mampu saya nak jawab. Allah tanya, aku bagi kau umur. Ke mana kau habiskan?
Kedua, aku bagi kau ilmu, sejauh mana kau amalkan. Allah tanya tu. Lepas tu Allah tanya, aku bagi kau harta. Dari mana harta tersebut kau dapat? Allah tanya, Allah siasat. Dan untuk apa harta itu dibelanjakan? Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hambanya pada hari kiamat. Tidak bergerak kaki sampai ditanyakan 4 soalan. Pertama, umur. Untuk apa kau habiskan? Nombor 2, ilmu. Sejauh mana kau amalkan? Nombor 3, harta. Harta yang susah ni. Hartanya, dari mana harta itu datang dan ke mana pula harta itu pergi, dibelanjakan. Yang keempat, tubuhnya untuk apa dimanfaatkan. Soalan. Tuan-tuan boleh tengok Al-Tirmizi 2477. Hadis Tirmizi 24. Hadis Tirmizi 2417. Cari. Soalan ni. Dah lah duduk diam 50,000 tahun. Tak boleh bersuara, tak boleh apa. Panas terik, tenggelam dalam lautan manusia. Peluh manusia. Sebelum nak bergerak tu, 4 soalan tanya. Allah. Dapat jawab? Tak lepas. Ini dipanggil audit. Umur, apa kita buat? Melepak, kedai kopi. Quran ada, dalam bulan Ramadan tak khatam Quran. Rugi. Zikir tak nak qada solat lepas-lepas tak nak. Tapi cakap tak ada masa. Istighfar 1 hari 1000 kali tak nak. Selawat 1000 kali 1 hari tak nak. Tak cukup masa. Jangan macam tu. Buat je lah. Ilmu. Allah bagi ilmu kita. Tapi macam mana kita nak amalkan ilmu tersebut? Ada ilmu. Tahu solat tu wajib tapi tak solat. Allah tanya ni dulu. Dan last harta ni, saya nak sentuh buat harta. Harta kita ni kadang-kadang, dalam harta kita ada hak orang lain. Saya tahu tuan-tuan ramai di kalangan kita ni orang kaya. So ada hak orang lain. Hak orang lain ni, walaupun harta kita semua halal, melalui titik peluh kita, tapi ada hak orang lain. 2.5% zakat. Boleh bayar kepada Mahat Tafisain Fatimah Az-Zahra. Boleh minta resit zakat. Boleh tolak income tax lagi. Bantulah. Ini sebuah perjuangan. Pendidikan untuk melahirkan golongan hufaz profesional yang akan membina tamadun manusia dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan last sekali tubuh. Tak, saya kata sedekah juga boleh membersihkan harta. Saya kata harta ni kena bersihkan dengan zakat dan juga sedekah. Zakat wajib. Sedekah sunat. Tapi sedekah yang sunat ni lah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Perbanyakkanlah hartamu dengan bersedekah. Barulah hidup kamu berkat. Senang beribadat. Terasa dekat pada Allah. Dan akhir sekali tubuh. Ada orang tubuh dia buat maksiat. Menyebabkan dia jauh daripada Allah Ta'ala. Mereka akan seksa di alam barzah sebelum diseksa di akhirat nanti. Di dalam neraka nanti.
Di mana penghuni neraka lebih sukar hidup dia daripada penghuni barzah. Apa beza dia? Neraka orang-orang yang berdosa masuk. Barzah semua orang, semua manusia, semua binatang, semua malaikat telah dimatikan, dihidupkan kembali. Itu masyar. Orang sesak, terlalu sesak sangat. Cuma mereka 7 golongan saja yang akan mendapat keistimewaan di masyar. Saya dah sebut 7 golongan. Tuan-tuan jadilah salah seorang golongan tersebut dengan menjadi golongan yang keenam, menjembunyikan sedekah dengan transfer duit ke dalam akaun Maybank Mahat Tafiz Sain Fatimah Azhara. Saya berhenti dulu sebab dah nampak gambar moderator. Jadi kita minta Tuan Moderator Ustaz buat kesimpulan ke apa ke, silakan Ustaz. Ada soalan ke, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Hanafiah di atas perkongsian tadi. Alhamdulillah. Jadi saya menyeru kepada para penonton, marilah sama-sama kita berdoa agar hasrat Ustaz Hanafiah tadi tu dikabulkan Allah, insya-Allah. Amin. Kan sangat sahyulah. Syahdu saya dengar. Allahu akbar. Kan saya tak sampai level ustaz lagi. Insya-Allah akan usahalah Ustaz, insya-Allah. Okey Ustaz, kat sini Ustaz ada 3 soalan insya-Allah daripada penonton kita lah, insya-Allah. Okay, yang pertama daripada saudara Haris Fitri. Assalamualaikum Ustaz Hanafiah. Saya nak tanya, satu hari di akhirat bersamaan dengan berapa hari Ustaz? Satu hari di akhirat, selepas bumi ni kiamat, hari akhirat ni satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Di bumi, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun bumi. 5 ni kira matematik, mungkin lebih kita tak tahu. Kiraan matematik, 1000 hari akhirat, satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di bumi. Wallahu alam. Saya terjawab soalan tu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Allahu akbar. Lama sangat tu. Kan umur kita dekat bumi pun 60 tahun, 70 tahun je, 80 tahun. Tapi satu hari di akhirat 1000 tahun tu, masya-Allah. Allahu akbar, sangat lama lah. Kalau 60 tahun Allah, kita ada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua daripada saudara Abdul Rahman. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah keadaan kita dengan keluarga kita nanti? Dapatkah kita menolong antara satu sama lain? Okey. Terima kasih Cik Abdul Rahman. Kita tak boleh tolong. Kita tak boleh tolong anak kita, tak boleh tolong suami kita, tak boleh tolong siapa-siapa pun tak boleh tolong. Yang boleh tolong di hari kiamat bukan Nabi Adam, di hari mahsyar bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni banyakkan selawat. Selawat. Nabi Muhammad SAW, antara perjuangan dia yang pertama adalah akidah. Akidah ini perlukan pendidikan. Sebab tu apa yang dilakukan di Mahat Tafiz Sain Fatimah Azhara adalah pendidikan akidah dan juga tambah lagi sains ilmu dunia. Itu penting tuan-tuan. Supaya kita boleh menyumbang kepada teknologi menjadi rahmatan lil alamin sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas penerangan sebentar tadi. So maksudnya yang saya boleh faham kat situ nafsi-nafsi Ustaz. Nafsi. Kita, tak ada siapa boleh tolong. Kita akan bergantung dengan amalan kita. Allahu akbar. Okay, terima kasih Ustaz atas penjelasan. InsyaAllah kita ada satu lagi soalan Ustaz. Daripada saudari Mama Lin. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya bagaimana bayi yang tiada amalan di padang mahsyar nanti Ustaz? Okey. Wallahu alam, ada dua pendapat ulama. Satu kata bayi ni rohnya dah di syurga. Allah. Rohnya dah di syurga. Walaupun tulang sulbinya ada dekat masa di mahsyar ni,
tapi ruhnya dah di syurga. Wallahualam. Saya tak pasti jawapan ni, dan tapi kebanyakan para ulama kata ruhnya di syurga dan dia takkan keluar. Dia tunggu ibu dan ayahnya di pintu syurga. Kalau ayahnya tak ada di syurga, maknya tak ada di syurga, maka dia akan merayu-rayu, menangis, minta tolong Allah Ta'ala masukkan ibu dan ayahnya ke dalam syurga. Saya ada 2 orang anak yang telah meninggal dunia ketika kecil lagi. Satu setahun 4 bulan, satu lagi 7 bulan. Allahu Akbar. Harap dia orang tunggu saya lah. InsyaAllah. Wallahualam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan tadi. Alhamdulillah. Jadi saya kira tiada lagi soalan daripada para penonton. Jadi di pihak saya lah, wakil daripada Mak Tafiz Sains Fatimah Zahra, mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Jadi nak minta tolong Ustaz juga sebelum kita mengakhiri kita punya slot pada pagi ini, nak minta tolong sikit Ustaz doakan sikit. Yang pertama, permudahkan urusan perjalanan program ini sehingga ke akhirnya. Yang kedua, minta tolong Ustaz doakan jugalah kami-kami, penonton-penonton di sini, kan, kata terselamat daripada fitnah akhir zaman dan seterusnya, selamat sehingga ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami, hidup kami, maksudnya hanya untuk-Mu ya Allah. Jadikan Kamu Tuhan Rabbul Jalin adalah tujuan hidup kami ya Allah. Semua yang kami lakukan dalam kehidupan ini adalah untuk menggembirakan-Mu ya Allah. Tolonglah ya Allah, bantulah Mahat Tafiz Sains Fatimah Zahra untuk ada tanah dan bangunannya sendiri dan dapat melahirkan lebih ramai golongan hufaz yang profesional yang akan mencorak tamadun dunia sehebat kerajaan-kerajaan pimpinan Khalifah Ar-Rashidin, Abbasiyah, Umayyah dan juga Osmaniyah. Tolonglah ya Allah. Hari ini Islam dipandang sebagai agama yang hina. Hari ini Islam dipandang sebagai agama yang lemah. Maka terlalu sukar untuk kami bangkit ya Allah, untuk membuktikan Islam agama yang terbaik di dunia ini ya Allah. Hanya satu-satu agama yang benar dan yang Kau terima di akhirat nanti ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jadikanlah pelajar-pelajar Mak Tafiz Sains Fatimah Zahra menjadi seorang da'i yang akan menebarkan agama-Mu dengan lebih mudah melalui hujah Al-Quran dan juga kemajuan teknologi dan sains. Ya Allah ya Tuhan, beri ketabahan kepada warga pendidik yang ada di Mak Tafiz Sains Fatimah Zahra. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul kerana-Mu dan akan berpisah kerana-Mu. Lancarkanlah segala yang dirancang pada hari ini ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'asir wa tamim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Jangan Kau susahkan. Dan akhirkan segala urusan kami dengan penuh kebaikan. Ya Allah, Tuhan kami sembah. Hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Ya Allah, andai ada pagi ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan. Tolonglah ya Allah, luaskan rezeki kami agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami. Luaskan rezeki kami agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf di jalan-Mu ya Allah. Andai ada pagi ni sahabat-sahabat kami yang ada keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami ya Allah. Turunkan juga ketenangan dalam jiwa kami agar kami bahagia hingga ke syurga. Ya Allah, dan ada pagi ni sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesakitan, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah.
sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang soleh wal musleh. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang mendirikan salat. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat. Jadikanlah salah seorang daripada anak-anak kami hafal Al-Quran. Dan juga jadilah mereka di profesional, Ya Allah. Agar Islam tidak dipandang hina, Ya Allah. Ya Allah, berkatilah perjuangan ini. Agar kami dapat membina generasi yang Quranik. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Saya menyusun memohon ampun dan maaf dari ujung rambut hingga ujung kaki kalau ada bahasa saya, fakta saya yang tersilap. Maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Hanafiah Abdul Malik di atas bacaan doa sebentar tadi dan juga di atas segala ilmu yang telah dicurahkan kepada kita daripada awal hingga akhir tadi. Alhamdulillah. Semoga kita doakan juga semoga Ustaz Hanafiah diberi kesembuhan daripada penyakit yang dihadapinya sekarang, insya-Allah. Amin. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan semua, hajah haji yang ada di luar sana, insya-Allah saya nak mengingatkan sikit tentang seperkara. Yang pertama, jangan lupa like kami punya Facebook MTS Pass dan juga kami punya YouTube channel. Okey, jangan lupa like. Okey. Kalau untuk Facebook tu share dan komen sekali. Okey. Untuk apa? Untuk mendapatkanlah maklumat-maklumat ataupun program-program yang akan datang ni, insya-Allah. Kemudian ada satu lagi, di dalam Facebook kami, Facebook MTS Pass, untuk rancangan live ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi dalam Facebook kami yang rancangan live ni, tengok pada ruangan komen, kami ada pin post. Okey, kami ada pin post. Dekat pin post tu ada satu link. Okey, link tu untuk apa? Tuan-tuan dan puan-puan klik link tu untuk mendaftar. Mendaftar dengan kami, yang mana tujuan dia adalah untuk, insya-Allah kami akan share program-program terdekat, maklumat-maklumat berkaitan dengan apa yang kami sedang lakukan, insya-Allah. Tidak lain tidak bukan kerana Allah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, insya-Allah kami di MTS Pass setiap hari Jumaat kita ada kita panggil kuliah mingguan, santapan rohani mingguan. Antara panel yang kita bawakan, insya-Allah Syekh Nuruddin, alhamdulillah setakat ni dah lebih kurang 2-3 kali perjumpaan dah, 2-3 kali kuliah, okey, dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari. Okey, kemudian yang kedua kita juga ada kuliah pada hari Jumaat, kita akan berselang-seling yang kedua dengan Ustaz Kamalul Hisham, kitab Tazkiyatun Nafs. InsyaAllah dua-dua ni ada hari Jumaat, insyaAllah kita akan bergilir. Tapi untuk semua tu tolong daftar dululah untuk kami nak bagi maklumat-maklumat yang akan datang, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan bersambung selepas ini, selepas iklan yang akan disiarkan sebentar nanti, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu bersama saya. Assalamualaikum.